ni? Ini asal kamera tergantung semua ni. Oh, ada kamera? Ha. Ini Bibi tengah buat live. Pak Kodi tak kira apa chef apa. Lepas masak, kemas balik. Ni apa gantung-gantung tak mau macam ni berselerak ni tau. Basuh balik pinggan-pinggan susu bagi kilat tau. Malulah tengah live kan? Oh, tengah live Pak Kodi. Basuh pinggan ni semua bagi kilat tau. Ya. Tak mau gantung-gantung tau. Kamu lah, sebagai chef kita kalau dah masak, kita kena pastikan kita kemas balik. Korang orang tak makan lagi kan? Belum. Mereka akan memakan makanan saya ini sebentar lagi. Jadi, korang kena tengok, okey? Kenapa? Dah tengok Lipo dah masuk ni. Kat TikTok macam Lipo menyanyi tu. Okey. Tak tahu. Pak Kodi, sepanjang baby jadi adik kan, mana pernah dia masak Pak Kodi? Yalah, hang kira apa? Ni, dia duduk sini pun, baju dia pun kau basuh tau. Dah, sekarang ni hang rasa dia punya. Mana boleh Pak Kodi dah rasa. Hang rasa dulu. Tak nak, Pak Kodi makin tua. Pak Kodi rasa dulu. Tak nak. Dua-dua rasa. 1, 2, 3. Masih lo. Tak belum. Ni, apa benda yang baby masak ni? Okey, itu dia tadi sedikit sebanyak sedutan daripada drama Pak Kodi 5G yang sebenarnya sangat-sangat berkait rapat dengan topik yang akan kita bawakan pada hari ini, iaitu demi konten. Semua orang sekarang ni keluarkan telefon pintar masing-masing, record apa saja kejadian yang berlaku. Adakah demi konten sahaja semata-mata? Ini akan kita kupas bersama dengan tetamu kita di studio. Kita bersama dengan siapa, Fatin? Di sebelah Fatin, di sebelah saya sekarang ini kita bersama dengan Zakirana Ibrahim. Apa khabar? Saya sihat alhamdulillah. Bosan nak jumpa dengan dia hari ini berdapat. Baru ke? Masya-Allah. Sama Kiana Maya. Okey. Kalau kita dah bersama dengan guru bahasa Melayu, seterusnya kita bersama dengan CEO makanan. Betul. Kita bersama dengan Sedi Ang. Apa khabar? Hai, khabar baik. I hope korang sihat. Sihat, Alhamdulillah. Okey, dan di hujung sana tidak lain dan tidak bukan, kita bawakan sekali lagi iaitu Amin Idris. Khabar. Sihat as always. Semua okey? Okey. Alhamdulillah. Mantap. Okey, Fatin, kita nak mulakan perbincangan kita. Sebelum kita tanya kepada pakar motivasi kita tentang demi konten, kita nak tanya dahulu pempengaruh media sosial kita. Yang mana mempunyai... Biasanya aku kena tanya dulu kan? Silakan. You akan bagi solusi nanti. Yang mana kedua-dua untuk Sedi dan juga Zack mempunyai followers yang lumayan yang agak ramai di media sosial. Okey, untuk Zack sebagai pendahuluan pembukaan dia, mungkin boleh kongsikan terlebih dahulu. Masa mula-mula buat konten awal-awal tu kan, kita tahu Zack terkenal dengan membetulkan tata bahasa orang Malaysia. Berkenaan dengan bahasa Melayu. Hati-hati bercakap. Kan? Jadi awal-awal tu mula membuat konten sebegitu, apa niatnya? Memang untuk memberi ilmu yang berguna kepada masyarakat ataupun macam mana? Sebab saya rasa darah guru tu sangat kuat dalam diri saya, yang mana ketika tu PKP. So bila PKP ni saya ada penyakit yang saya nak bercakap, nak berkongsi tentang ilmu, dan apabila saya dengar keluh kesah anak-anak murid katanya macam mana nak exam nanti bila buka sekolah kan, dengan dah tak ingat dah, kita benda 3 hari lepas melupa, apatah lagi benda kita belajar 3 bulan lepas. Jadi atas rasa bertanggungjawab tu saya mula kongsi, tapi masa tu bukan untuk tujuan tular kan, sebab kita itu memang orang kata sejatinya sebagai seorang guru, memang niat saya untuk membantu mereka. So itulah detik permulaan. Lepas tu akhirnya mendapat perhatian dan saya rasa benda tu tak di luar jangkaan saya lah. Tapi kan bukan anak murid je tau. Pembaca-pembaca berita pun refer dekat juga sebenarnya. Itu anak murid terlebih usia. Janganlah macam tu. I pun refer to your video tau. Maksudnya konten yang dibawakan oleh Zack sebenarnya memberi manfaat kepada semua. Everyone. Okey, itu cerita Zack lah. Okey, jadi pula mungkin apa yang cuba ketengahkan? Kalau kita tahu konten masak-memasak, makan. Apa sebenarnya pada awal lah kan, sama juga macam Zack, apa yang cuba diketengahkan? I nak jadi jutawan. Tak. Okey, followers je lah, juta-juta kan. Jutawan tu Amin. Amin. So macam ni. So sebenarnya last time sebelum I jadi content creator foodie kan, I was a live streamer, I main game. So viewers I mostly Americans. Americans, Europeans, so international sikit lah that time. Then I nak jadi vlogger. So time I nak jadi vlogger, I nak tunjuk kat Malaysia what we have. Sebab ada ramai yang tak tahu Malaysia exist. Dia tak tahu Malaysia wujud tau. Dia ingat kita tinggal atas pokok. Masih Masih. I tunjuk video shopping mall. Dia kata, I didn't know your shopping mall looks like this. I was like, kau ingat aku apa? Shopping kat hutan ke? So I buatlah video. I want to show on my TikTok apa yang what's best in Malaysia ke apa. Tiba-tiba dia viral locally.
Sebab I tak tahu kat TikTok Malaysia, apa yang you upload, dia akan keluarkan for Malaysian dulu. So from there lah, I was like, oh, wow, Malaysian dah found me. Macam Jadi bermula tanpa sengaja jugalah sebenarnya. Okey, dan sebenarnya kedua-dua Sadie dan juga Cikgu Zack kita memang ada niat untuk memberi sesuatu kembali kepada masyarakat. Okey, itu tak menjadi masalah, Bro Amin, tapi jadi masalah dia bila ada sesetengah dalam kalangan masyarakat yang membuat konten prank yang melebih-lebih, membuat sesuatu yang mencuit ataupun membuatkan masyarakat marah dan sebagainya. Kalau konten sebegini macam mana? Alvin Toffler, dia ni penulis buku yang selalu bersifat futuristik. Dia satu buku dia yang pertama, dia tulis bila kita masuk milenial, sesiapa yang menguasai IT, teknologi, dia akan menguasai dunia. Wow. Tapi dia sambung lagi. Siapa yang bila kita dah melangkah ke tahun 2020, mereka yang menguasai konten, dia akan menguasai dunia. Wow. Tetapi bila kita melangkah 2025 ke atas, sesiapa yang menguasai data, dia akan menguasai dunia. Alright. Kita tak masuk situ lagi. Sekarang ni kita berada di era 2020, sebelum 2025. Maknanya mereka yang menguasai konten, dia menguasai dunia. Dan apa yang dijangka oleh Alvin Toffler, seolah-olah macam benar. Siapa yang menguasai konten, dia menguasai dunia in such a way. Kan kita tengok Elon Musk terbaru, dia siap cabar Mark Zuckerberg, bertumbuk, boxing kan. Itu semua konten. Saja je, dia create a drama. Sebab to them it is a marketing. Okay, itu number one. Sama ada kita suka atau tidak, benda ni akan berlaku, kan? Sebab zaman dulu sebelum ada social media, zaman kita tulis surat hantar dekat artis yang kita minat. Ingat tak zaman-zaman dulu kan? Dekat majalah URTV. Bro Amin mesti pernah kan? Hantar kat siapa tu? 90-an. Ada 90-an, 80-an kan. Adalah saya hantar kat selebriti sampai ke sudah dia tak balas. Allah. Baru saya jumpa dia kan. Tapi tak apa saya beritahu kat dia lah. Sampai hati tak balas kan. Tapi nak sebut itu adalah medium kan. Dan kemudian datang wujud zaman apa MRC, zaman apa lagi MSN, MSN kan, MySpace kan, Friendster. Okay. And then datang zaman blogspot, WordPress kan. And then datang Facebook, kemudian Instagram. Maksudnya whether we like it or not, zaman akan berlaku revolusi. Maknanya benda tu kita tak boleh nak nafi. Maka semakin besar kemajuan, maka semakin besar cabarannya. Saya ingat masa saya lepas form 5, saya ada satu kursus tau. Kursus tu seminggu. Dan kami diberi satu barang amanah sebatang lilin. Kalau rosak akan diganti dengan barang amanah yang lain. Yang peliknya bukan diganti dengan lilin lain, diganti dengan barang amanah yang lagi besar. Ada member saya dapat fire extinguisher. Ada seorang kawan saya dapat ni, kereta sorong. Itu kalau hilang lagi tak tahu. Hilang lagi tak tahulah. Dia akhir program saya tanya kepada penganjur, apa pengajarannya. Dia kata itulah realiti hidup. Semakin besar cabaran hidup kita, semakin besar tanggungjawab kita. So semakin besar teknologi berkembang, semakin besar tanggungjawab kita. Semakin besar cabaran dia. Termasuklah golongan yang nak buat konten demi untuk prank. Walaupun dia tak apa cerdik, saya guna pengganti kepada perkataan BODOH kan. Tapi dia buat. Demi apa? Viewers. Attention. Betul. Amin, saya setuju juga. Sebab kalau kita melihat kepada zaman sekarang ni kan, kita tak boleh nak lawan dengan, yalah kita bukan muda juga, tapi idea-idea orang muda ni kadang-kadang kita tengok macam sebagai perempuan kan kita ada adab kita dan sebagainya, tapi diorang memang langgar disebabkan konten, tapi real life bukanlah diorang begitu. Tapi sebenarnya itu memberi kesan juga kepada anak-anak muda ataupun anak-anak kecil yang melihat konten-konten sebegitu kan. Okey, kita berbalik kepada Zack. Dan bagaimana melihat kepada sekarang ini, walaupun konten yang dihasilkan tu tidak orang kata memberi manfaat, tetapi viewersnya lagi ramai daripada konten-konten yang motivasi yang memberikan pengajaran. Apa pendapat Zack? Saya rasa mungkin rakyat Malaysia ni penat dengan kehidupan. Saya rasalah. Betul. Termasuk kita semua kan. Itu ada perangkaan, ada data tentang tu. Teruskan. Ini menarik. Sudut pandang saya rasa penat. Jadi mereka inginkan hiburan yang ringan-ringan. So andai kata saya mengajar, anak-anak murid di sekolah pun dah belajar, alamak takkan balik nak belajar lagi. Mungkin setengah mereka fikir perkara macam tu. Jadi mungkin daripada apa yang ada dalam hidup tu mereka rasa dah berat cabaran hidup. Jadi diperlukan benda-benda macam tu. Mungkin dalam hati pun mereka menghukum, mereka judge kan, cakap apalah, tapi
Tak gelak juga perlahan-lahan betul tak? Ya kan gagak tadi pun tergelak. Okey. Dalam duk maki tengok juga betul. Ya betul. Tengok juga lepas tu siap forward lagi. Okey, maksudnya boleh dikatakan salah satu hiburan bagi mereka juga Betul, lah kan? betul, hiburan ringan lah. Jadi, adakah masyarakat kita sekarang ni memerlukan hiburan yang sebegitu? Jadi mungkin boleh komen juga. I sebenarnya tak suka benda macam tu. I macam mulut I lesa kan. Tapi I suka konten yang bermanfaat. Macam Cikgu Zat ke apa, I boleh belajar benda baru. Tapi time I tengok konten yang menyakitkan hati tu. Contoh? Adalah yang buat benda adalah benda macam tu. Apa yang you sebut tadi, tarik tudung tu kan? Example. Yeah, Prank example. lah. Sebenarnya prank I tak suka sebab ada prank yang bagus, ada prank yang akan macam memalukan, mencederakan orang kan. Betul. Tapi for me kan, netizen pun ada problem. Ada netizen yang memang tak suka konten macam ni, lepas tu dia letak kat Twitter. Orang kecam lah, kecam. X. X. Oh sorry, X. Letak kat X. Lepas tu kecam. Buat apa you kecam? Lepas tu Z, X. Lepas tu orang tu dapat viral. Betul. Dan views dia tinggi. Kerana kita yang bagi yang attention. Kita bantu. Betul. Ini yang daripada awal tadi yang Yana sebut tentang attention ataupun perhatian. Apabila seseorang itu diberikan perhatian dan perhatian dia tu sangatlah tinggi, dia punya insight tu ya Allah 1 juta, 2 juta ataupun lebih lagi kita tak tahu. Apabila dapat perhatian sebegini yang membuatkan sesetengah individu ni merasakan ini yang masyarakat mahukan. Inilah konten yang sepatutnya saya buat. Shot sendiri mungkin tetapi masih lagi mendapat perhatian dan berbalik kepada apa yang Bro Amin cakap tentang tanggungjawab. Okey, nak menjadi seorang yang bertanggungjawab ni, kita selalu fikir tentang tanggungjawab ialah kita kepada ibu bapa kita, ibu bapa kepada anak-anak, suami kepada isteri, isteri kepada suami dan anak-anak dan sebagainya. Tapi sedar tak sedar menjadi content creator di zaman 2023 ni juga memerlukan tanggungjawab yang sangat-sangat tinggi. Betul tak Bro Amin? Macam mana sebenarnya kita nak mendidik diri kita supaya menjadi seorang content creator ataupun sesiapa saja yang upload sesuatu di media sosial yang mempunyai tanggungjawab. Kena ingat tau, manusia ni dia suka menulis dulu baru fikir kemudian. Bila dah dapat letter of demand, nampak kan? Defamation pula tu. Kena ingat dalam Malaysia ni antara undang-undang yang lawyer boleh buat duit defamation. Sebab apa? Pertama, lawyer dapat banyak Kedua, yang kena saman pun kena bayar banyak juga. Betul. Kan? So jangan sampai terhantuk bawah tengadah. Dan bila kita buat social media ni, it's a power sebenarnya. Betul. Sama ada untuk baik ataupun yang buruk. Dan kena ingat pesanan Ben Parker pada Peter Parker. With great powers come with great responsibilities. Kan? Dengan kuasa yang besar datang satu tanggungjawab yang besar. So macam mana nak create tanggungjawab tu? Senang je. Ingat macam ni je. What you give, you get back. What goes around, comes around. You marah kalau orang maki you. Tapi you maki orang boleh. Nampak tak? So you nak sesuatu, you kena beri dulu. You nak dihormati, you kena bagi apa? Hormat. You nak disayangi, you kena bagi apa? Hormat. Sayang. You nak kena lempang, you kena bagi apa dulu? Lempang dulu. Jangan. Tak percaya, habis program ni lempang semua. Apa kita dapat? What you give, you get back. Situ kita membina daya tanggungjawab. Wow.